Selamat sejahtera kelas. Hari ini kita punya tajuk adalah subtopik 2.5 teknologi pemprosesan makanan, dan cikgu memasuk satu lagi subtopik iaitu ini bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Apa bahan kimia yang ada dalam makanan yang diproses? Okey, jadi kita punya tajuk besar hari ini adalah makanan yang diproses. Menurut pakar nutrisi, makanan mentah yang segar lebih baik. Yes, untuk dimakan kerana ini lebih sihat. Walau bagaimanapun, bukan semua bahan makanan mentah boleh dimakan dalam keadaan yang segar. Oleh itu, kebanyakan bahan makanan mentah diubah pada bentuk lain. Makanan yang diproses ni lebih tahan lama, lebih enak, menarik, mudah dicerna. Jadi cara ini dinamakan teknologi pemprosesan makanan. Apa itu teknologi pemprosesan makanan? Ini adalah aplikasi teknologi pemprosesan makanan, iaitu kaedah yang digunakan serta contoh produk yang terhasil, macam dalam muka surat 76 until 79. Okey. Pemprosesan makanan ni adalah proses-proses menghasilkan makanan yang mentah kepada makanan yang lebih mudah untuk dimakan, lebih menarik, lebih enak dan tahan lama. Cara pertama, memasak. Kaedah memproses makanan dengan cara memanaskan bahan makanan melalui teknik mencelur, goreng, panggang, pengasapan, rebus, tumis, bakar dan kukus. Ini adalah cara memasak. Kebanyakan kita suka cara inilah kan, iaitu menggoreng, lebih sedap. Namun cara yang lebih sihat adalah kukus, rebus. Itu adalah kaedah memasak. Contoh produk makanan yang diproses melalui kaedah memasak adalah kari ayam, ikan goreng, ayam panggang, nasi, sayur dan kuih muih. Semua makanan ini adalah makanan yang diproses melalui kaedah memasak. Kaedah yang kedua, pemprosesan makanan kedua adalah penapaian. Kaedah dia, proses menguraikan bahan kompleks kepada bahan yang ringkas dengan bantuan bakteria, yeast atau mikroorganisma yang berfaedah. Contoh dia, penapaian glukosa. Penapaian, proses membuat tapai dimudahkan dengan tindak balas yeast. Dan ini akan menghasilkan etanol dan juga karbon dioksida. Apa contoh makanan yang diproses melalui proses penapaian adalah satu, kicap. Kicap menggunakan cara penapaian. Kimchi, tempe, yogurt dan juga tapai. So, kelima makanan ini diproses melalui penapaian. Ini produk-produk makanan dia, iaitu glukosa ditindak balas oleh yeast untuk menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Pemprosesan yang ketiga, pendehidratan atau pengeringan. So, apa yang dilakukan di dalam kaedah pendehidratan atau pengeringan adalah air disingkirkan. Hydrat means air. Maksudnya keluarkan air itu, keringkan dia. Air disingkirkan daripada makanan melalui pendehidratan atau penyejatan dengan menjemur di bawah matahari, keringkan dengan nyalaan api atau asap, dan juga keringkan di dalam oven ataupun ketuhar. So, contoh makanan yang diproses melalui pendehidratan adalah udang kering, sotong kering, ikan kering, buah-buahan kering, bijirin, cendawan dan susu tepung. Susu tepung pun diproses melalui cara pendehidratan atau pengeringan, iaitu mengeringkan susu lembu. Okey. So, mari kita tengok contoh produk makanan yang diproses melalui pendehidratan atau pengeringan. Inilah dia, buah-buahan yang kering. Namun of course ditambah dengan gula kah, garam kah untuk menjadikan dia lebih enak lah. Okey, ini adalah kaedah yang sangat famous, pempasturan. Kaedah dia, ini pemprosesan. Ini kaedah dia. Cecair dipanaskan pada suhu di bawah takat didih cecair. Di bawah takat didih cecair maksudnya air kan 100 darah takat didih dia. Jadi cara untuk pempasturan ni adalah di bawah 100. Di bawah 100, contoh susu segar.
63 darjah Celcius selama 30 menit ataupun 72 darjah Celcius selama 15 saat. Kemudian disejukkan serta-merta. Oleh sebab itu, cikgu mau kamu ingat ini pasanganlah 63307215. 63 darjah Celcius, 72 darjah Celcius, 30 menit, 15 saat. Okey. Selepas dipanaskan dalam tempo-tempo tertentu, maka sejukan dia serta merta. Okey, kita tengok contoh produk makanan yang diproses dengan menggunakan pempesturan. Ini ya, jus buah-buahan dan juga susu. Jus buah-buahan dan juga susu. Kenapa mau gunakan cara pempesturan adalah supaya dapat mengekalkan rasa segar dia. Dapat mengekalkan rasa segar susu ataupun minuman jus itu. Pemprosesan makanan seterusnya adalah pengetinan. Kaedah, makanan disimpan di dalam tin yang telah disteril. Steril means dipanaskan pada suhu yang tinggi ya, melebihi 115 darjah Celcius dan di bawah tekanan tinggi. Kenapa mau kasih steril? Kenapa mau kasih panas? Sebab mau bunuh mikroorganisma dan spora-sporanya sekali. Udara di dalam tin yang mengandungi makanan yang disteril itu dikeluarkan sebelum dipaterikan. Maksudnya di dalam ini tiada sudah udara, dikeluarkan sudah sebelum di seal ataupun pateri. Tin kemudian panaskan lagi semula untuk bunuh sebarang mikroorganisma yang masih ada sebelum disejukkan dengan cepat. Jadi ini kamu pernah nampak juga di supermarket banyak. Ini adalah contoh produk makanan yang diproses melalui kaedah pengetinan. Laici, susu, daging. Ingat, produk makanan ini mudah untuk didapatkan, namun fahamilah bahawa dia punya nutrisi sudah berkurangan lah. Contohnya kari ayam. Boleh disimpan selama 3 ke 5 tahun. Okey, penyejuk bekuan. Kaedah, makanan disimpan pada suhu 0 darjah Celcius atau lebih rendah. Kenapa mau simpan begitu rendah punya suhu? Supaya lebih tahan lama. Contoh, daging disejuk beku pada suhu negatif 18 sehingga negatif 24. Kenapa begini rendah? Kurang dari 0. Sebab 1, tindakan enzim berhenti. 2, pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma pun terencat. Bukan dibunuh tapi terencat. Mikroorganisma boleh hidup, cuma aktiviti diorang tidak aktif. Contoh produk makanan yang diproses melalui penyejuk bekuan adalah makanan laut, ikan, macam itulah, sotong, daging, ayam, seperti dalam gambar raja ini. Seterusnya, pemprosesan makanan melalui penyinaran. Makanan didedahkan pada sinaran mengayon, contoh sinar gamma, ultraungu dan sinar X-ray. Kenapa mau didedahkan kepada sinaran seperti itu adalah supaya bunuh mikroorganisma seperti Salmonella spesies dan Campylobacter spesies dalam daging mentah dan serangga, seperti kutu dalam beras yang merosakkan makanan berkenaan. So, sinaran mengayon ini akan memperlambatkan proses percambahan biji benih, pertunasan sayur-sayur berubi dan pematangan buah-buah. Selalunya penyinaran ini dilakukan untuk buah-buahan. Sayur-sayur pun boleh, bijiran pun boleh. Ingat, ada beberapa mikroorganisma yang boleh menyebabkan kita mengalami keracunan, iaitu Salmonella sp spesies dan juga Campylobacter spesies. Macam mana mau elakkan daripada memakan ini adalah dengan memilih makanan yang diproses melalui kaedah penyinaran. Seterusnya, pembungkusan vakum. Apa maksud vakum? Vakum maksudnya udara disingkirkan sama sekali daripada bekas ataupun beg plastik. Seperti ini. Very tight. It's sealed tightly. Kenapa? Ketiadaan udara di dalam bungkusan ini sebenarnya boleh mencegah pertumbuhan mikroorganisma. Sebab mikroorganisma kan benda hidup. Benda hidup kan mau bernafas. Kalau tiada udara, benda hidup tidak boleh hidup. Termasuklah mikroorganisma yang seni. Jadi kalau tiada mikroorganisma, maka makanan pun stoplah pengoksidaan dia. Jadi dia tidak akan menjadi buruk dengan cepat. Contoh produk makanan yang menggunakan pembungkusan vakum, kacang, beras, durian seperti ini dan juga sayur-sayuran, asparagus.
Okey, jadi itu adalah beberapa pemprosesan makanan. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 cara sebenarnya. 8 cara. Okey. Sekarang ni nanti cikgu akan kasih tengok kamu apa soalan-soalan SPM yang berkenaan dengan pemprosesan makanan. Sekarang kita pergi dulu ke tajuk kecil yang seterusnya, iaitu bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan dan apa efek ataupun impaknya terhadap kesihatan. Okay, so masa memproses makanan seperti di atas ni, kita tidak mungkin akan biarkan makanan itu begini sahaja. Terus dibungkus di dalam plastik, terus disejuk beku, terus ditinkan, terus disimpan dan kemudian disterilkan. Mustahil kita akan letak makanan itu begitu sahaja. So, apa bahan tambah atau bahan kimia yang perlu ditambah? Yang pertama, ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bahan kimia. So, mari kita tengok. Bahan kimia yang pertama, pengawet. Pengawet mesti tambah. Fungsi mencegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Kedua, mengurangkan kerosakan makanan dan of course menjadikan makanan tahan lebih lama. Apa contoh bahan kimia semula jadi atau buatan untuk pengawet adalah yang pertama, garam. Kita letak garam, maka garam itu boleh bertindak sebagai pengawet. Kedua, gula pun boleh jadi pengawet, cuka pun boleh. Dan ini bahan kimia yang mungkin baharu bagi kamu, iaitu natrium nitrit dan natrium nitrat, asid benzoik, asid borik, sulfur dioksida. Ini semua buatan pengawet. Contoh makanan, makanan laut boleh diletakkan garam, gula untuk buah-buahan, cuka untuk makanan yang dijeruk, natrium nitrit dan natrium nitrat untuk daging dan sausage, asid benzoik, jus dan sos tomato, asid borik untuk mie, fish balls, sulfur dioksida untuk kordial buah-buahan. Jadi itu contoh-contoh makanan yang ada pengawet sama ada semula jadi atau buatan. Bahan kimia kedua, pewarna. Kenapa perlu tambah pewarna? Supaya makanan tu supaya makanan lebih menarik lah, lebih cantik. Kita mau kek yang berwarna-warni berbanding dengan kek yang berwarna putih atau hitam saja. So, apakah contoh pewarna semula jadi? Daun pandan, kunyit, susu, karamel, santan. Ini semua pewarna semula jadi. Tartrazina, ini buatan. Sunset yellow, buatan. Karmoisin pun buatan. So, yang semula jadi ni di mana? Kuih mui, minuman, gula-gula, nasi kunyit, ice cream. Tartrazina dalam gula budak-budak, minuman ringan. Sunset yellow dalam cordial orange dan karmoisin dalam cordial merah. I hope you understand what is cordial. Cordial tu adalah perisa minuman yang kita tambah dengan air. Okay, cordial. Kita letakkan air dengan cordial, maka you can get the perisa minuman. Contoh mangga kah, jus apple kah, kita tambah sedikit air dengan cordial, maka kamu akan dapat minuman berperisa. Okey, peluntur. Peluntur melunturkan warna asal makanan yang tidak dikehendaki. Kita tidak mau itu warna dia, so kita lunturkan. Kita guna peluntur. Apa yang semula jadi? Karbon yang diaktifkan untuk apa? Minyak sawit dan gula tebu. Kita kasih luntur itu minyak sawit dengan gula tebu. Yang kedua, benzoil peroksida adalah peluntur buatan. Lunturkan apa? Lunturkan gula, that's why gula putih. Lunturkan beras, that's why beras putih. Lunturkan tepung, that is why tepung is white color, and bihun pun ada bahan peluntur. Seterusnya, perisa. Meningkatkan rasa makanan. Fungsi dialah menjadikan makanan lebih sedap, lebih wangi dan menambah rasa semula jadi. Perisa semula jadi seperti gula, garam, cuka, daun pandan, vanila. Ini semua natural. Boleh digunakan atas kuih mui, kek, ice cream. Namun MSG, mononatrium glutamat. Kenapa natrium? Because natrium is BM punya term, bahasa Melayu, tapi S is for sodium. Sodium is natrium, natrium is sodium. Cuma dia punya singkatan mama saya garang, MSG. Ingat tu, MSG adalah perisa tiruan atau buatan. Di mana? MSG mesti ada dalam Maggi, mie goreng, kicap soya,
Dan juga kamu punya Mr. Potato dan Pringles, kerepek kentang. Mesti ada MSG. Supaya apa? Supaya sedap. Tiada MSG, tidak sedap. Penstabil. Penstabil fungsinya mencegah pemendapan butiran dalam makanan cecair. Okey, cikgu rasa kamu pernah alami juga bila kamu beli contohnya ice cream ataupun jelly, itu kan cair, namun dia akan menjadi butiran selepas beberapa tempoh sekiranya tidak dimakan. Selain itu, penstabil juga membaiki tekstur dan memekatkan makanan. Apa penstabil semula jadi? Kanji ada di dalam sos cili, sos tomato. Gelatin ada dalam jelly. Agar-agar ada dalam ice cream, sup segera dan jelly. Sup segera ni contohnya seperti kimball soup. Ada yang perisa mushroom, itu ada agar-agar. Gam akasia ada dalam ice cream, ada dalam gula-gula dan jelly. So itu penstabil. Apa-apa yang bentuknya gel, maka itu mesti guna penstabil. Next, pemanis. Fungsi pemanis of course menjadikan makanan minuman lebih manis. Ada beberapa yang semula jadi gula melaka, madu, itu semula jadi. Ada di dalam kuih muih, kek, minuman. Dan untuk yang buatan, aspartam. Aspartam ada di dalam kordial, ada di dalam minuman dan juga jam. Aspartam juga adalah pemanis buatan khas untuk orang yang ada kencing manis, untuk mengelakkan mereka mengambil gula semula jadi. Selain itu, sorbitol. Sorbitol buatan makanan untuk pesakit diabetes mellitus, seperti yang cikgu beritahu tadi lah. Diabetes mellitus adalah orang yang ada penyakit kencing manis. Jadi apa gula buatan yang sesuai untuk mereka adalah sorbitol. Next, antioksidan adalah bahan tambah makanan ataupun bahan kimia yang seterusnya memperlahankan pengoksidaan makanan berlemak. Bila makanan itu teroksida, dia akan menjadi warna brown sikit, warna perang. Maksudnya dia sudah expired lah. Mencegah warna buah dan sayur bertukar menjadi perang, like I said just now. So asid ascorbic ataupun vitamin C semula jadi, itulah antioksidan untuk minyak masak. Tocopherol atau vitamin E adalah antioksidan yang semula jadi dalam margarin atau biskut. Dan hydroxycyanisol terbutil itu adalah antioksidan buatan yang ada di dalam pil vitamin. Sekali lagi cikgu ulang, antioksidan untuk mencegah warna makanan menjadi brownish ataupun menjadi perang. So ini adalah contoh-contoh dia yang semula jadi. Makanlah banyak-banyak vitamin C dan banyak-banyak vitamin E pun boleh memberikan antioksidan tambahan untuk badan manusia. Okay, pengemulsi. You have heard about Scott emulsion. Okay, Scott emulsion ada perkataan emulsion, emulsi di sini. So something to do with kepekatan. Okay, mengemulsikan bahan yang tidak bercampur seperti lemak dan air dalam makanan. Scott emulsion itself adalah daripada minyak ikan. Minyak ikan tidak akan bercampur dengan air. So how to add up minyak dengan air supaya kita boleh ambil itu, kita boleh makan minyak ikan kod itu adalah dengan tambahkan emulsi. Jadi dia boleh campurkan minyak dengan air. Dalam Scott emulsion, contoh terbaiklah membaiki kehomogenan. Kehomogenan maksudnya persamaan. Lemak homogenan lain, air homogenan lain. Tapi bila mereka bercampur dengan emulsi, maka boleh diperbaiki kehomogenan diorang, kesamaan. Kestabilan pun boleh diperbaiki dan tekstur makanan pun boleh diperbaiki dengan pengemulsi. So apa contoh dia? Lecithin daripada kuning telur atau kacang soya ada di dalam ice cream dan coklat. Pectin iaitu pengemulsi semula jadi ada dalam mayonis dan puding. Asid lemak seperti monoglycerida
yang semula jadi dan magnesium stearat yang buatan ada dalam yogurt dan keju. Jadi ini adalah contoh emulsi, pengemulsi yang semula jadi dan yang buatan. Sebenarnya masa cikgu bagi tahu tadi, masa cikgu jelaskan tadi apa contoh makanan, mesti kamu pun akan terfikir, rupanya apa yang kamu makan selama ini ada banyak bahan-bahan kimia. Yes kelas, sangat banyak bahan kimia. So apa impact dia? Apa kesan dia? Ada kesan ke tiada? Of course ada. Mari kita tengok satu per satu. Pengawet tadi ada di dalam hotdog, ada di dalam daging. Natrium nitrat, asid benzoik itu So apa kesan dia terhadap kesihatan? Yang pertama, kanser, mengganggu sistem pencernaan, alergi, ruam, gatal kulit, kecacatan fetus dalam kandungan ibu dan merosakkan hati serta ginjal. Itu apabila termakan sangat banyak bahan yang mengandungi pengawet. Okey, cikgu ulang balik, apa contoh pengawet? Semula jadi garam, gula, cuka. Buatan natrium nitrat, asid benzoik, asid borik, sulfur dioksida. Semua ini ada di dalam makanan harian kita. Jadi boleh ambil tapi berhati-hati dengan jumlah yang terlalu banyak. Next, pewarna, mustahil makanan tiada warna, mustahil kek tidak ada warna, mustahil ice cream tiada warna. Tapi apa impak dia terhadap kesihatan sekiranya terlalu banyak pewarna dimakan? 1. Kanser, 2. Mandul, 3. Keracunan makanan dan 4. Merosakkan hati dan ginjal. Peluntur ada di dalam beras, ada di dalam bihun, ada di dalam apa lagi makanan tadi itu adalah gula pun ada, tepung pun ada, peluntur. So apa kesan dia sekiranya kita makan terlalu banyak peluntur, kanser dan keracunan makanan? Perisa, MSG. Okey, mama saya garang, monosodium glutamat. Apa kesan dia terlalu banyak makan kerepek, your Mr. Potato, your Pringles? Terlalu banyak makan makanan yang berperisa menyebabkan kanser, tekanan darah tinggi, sakit jantung, kerencatan otak pada kanak-kanak dan merosakkan hati dan ginjal. Jadi berhati-hatilah dengan makanan yang sedap, yaitu yang berperisa. Cikgu ulang balik, apa itu makanan yang ada berperisa? Kuih mui, kek, ice cream, mie segera, Maggi, Mami, apa-apa jenama pun asalkan mie segera, kicap soya, kerepek kentang. Itu contoh makanan yang ada perisa. Next, pemanis. Siapa tidak suka makanan manis? Semua orang suka makanan manis. Namun sekiranya terlalu banyak, kanser, diabetes mellitus iaitu kencing manis, alergi, ruam, kegatalan kulit, obesity iaitu kegemukan melampau dan merosakkan hati dan ginjal. Itu kesan dia kalau terlalu banyak makan makanan yang manis. Antioksidan tadi sebenarnya vitamin E, vitamin C which is good for our skin. Kan, tapi terlalu banyak akan merencatkan pertumbuhan badan, merosakkan hati dan ginjal, ruam dan juga kegatalan kulit. So setiap bahan kimia itu ada dia punya kesan terhadap kesihatan. Ada soalan SPM pernah tanya, wajarkah tidak penambahan bahan kimia di dalam makanan? Okey, ada dua jawapan. Wajar dan tidak wajar. Kenapa wajar? Wajar sebab boleh menambah rasa makanan. Okey, tidak wajar apabila diambil dalam kuantiti yang melampau, terlalu banyak. Sekarang kita tengok soalan SPM yang berkenaan dengan pemprosesan makanan. Okey, ini contoh soalan SPM yang berkaitan dengan pemprosesan makanan. Okey, raja menunjukkan makanan yang telah diproses melalui 3 kaedah berbeza. Ini ikan kering. Jadi apa dia punya nama? Ini tin, makanan, apa nama? Dan ini fresh milk, apa nama pemprosesan makanan? Cikgu ada beritahu tadi kan, ikan kering. Kering kan? Pengeringan, pendehidratan. Tin, pengetinan. Susu ataupun jus, pempasturan. Apa yang terjadi pada kandungan air dalam makanan yang telah diproses dalam kaedah J? Mana pergi air dia? Disingkirkan. Air disingkirkan. 2 perkataan saja sudah dapat markah.
Makanan dipanaskan pada 121 degree Celsius ataupun tadi 115 degree Celsius semasa proses dalam kaedah K, iaitu pengetinan. Kenapa mau kasih panas begitu tinggi? Kenapa? Untuk membunuh mikroorganisme dan spora. Spora pun tidak boleh hidup. Supaya apa? Tahan lama lah kan? Supaya tahan bertahun-tahun. Susu segar dipanaskan 30 minutes. Berapa suhu yang digunakan? So, tadi cikgu ada suruh kamu hafal nombor Liu San San Ling Qi I U. Okay? Liu San 63 darjah Celsius, Qi 72 darjah Celsius, San Ling 30 minit, I U saat. Okay? Cikgu ulang balik. Kalau kamu nampak 30, maka suhu dia 63 lah tu darjah Celsius suhu. Tapi kalau kamu nampak soalan di sini bagi 15 saat, berapa padanan suhu dia adalah 72 degree Celsius. So please remember the number 6330 and also 7215. Okay, selesai. So itulah contoh soalan pemprosesan makanan. Cikgu harap kamu dapat tangkaplah the idea why I need to explain a lot of things tadi, iaitu bahan kimia dalam makanan dan juga kaedah-kaedah teknologi pemprosesan makanan dan contoh-contoh makanan. Okay, that's all for today. I really hope that you can complete the practice formative 2.5 as usual and send in Google Classroom. Thank you very much.